Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara Nazri, seterusnya sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat berhimpun, dapat bertemu, dapat bersua dan bersiarang dalam rancangan Makarimul Akhlak. Mudah-mudahan Allah baiki akhlak kita dan unggulkannya menuju ke arah akhlak yang terbaik dan terbilang insya-Allah. Sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian. Pada minggu yang lalu kita telah bincang serba sedikit berkenaan dengan isu harta ini. Saya nyatakan betapa harta ada hak-haknya yang kita kena tengok satu persatu. Dan pada minggu lepas saya telah sebut antara lain punca dapatan mestilah daripada halal 100% tanpa sebarang haram dan juga syubhah. Dan saya nyatakan juga betapa harta ini mempunyai hak. Kita hendaklah menjadikan harta kita ini kita sebagai tuannya, bukan kita hamba kepada harta. Dan juga menyebut akan hak pembahagian hak Tuhan, hak diri kita dan juga hak kaum keluarga kita. Jadi insya-Allah pada hari ini kita malam yang mulia ini kita tambah lagi perbincangan berkenaan dengan harta ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, katakan kita mempunyai duit sebanyak RM1,000 yang mana sudah cukup dengan duit tersebut. Contoh ni kepada orang kampung, orang yang jauh, orang yang sudah ada tanah benda dan sebagainya. Contoh. Dengan duit tersebut, tuan-tuan, perkara yang kita kena faham ialah apakah 1,000 yang kita miliki itu untuk kita seorang saja? Jawab dia tidak. Mungkin kita kena tengok pembahagian yang terbaik. Pertama sekali, kita kena tengok akan hak diri kita yang menyebabkan kita tidak payah berhutang dan meminjam dengan orang lain. Berapakah kadar yang secukupnya, bukan semewahnya, bukan sesedapnya, tapi secukupnya. Maka dengan pengaturan hidup yang melihat kepada kemampuan dan keadaan kita, boleh jadi kita memerlukan hanya 300 sebulan sebagai contoh. Maka yang itu kita selesaikan dahulu. Mula-mula diri kita. Yang ini kita pastikan dahulu. Kedua, selepas daripada itu, orang yang berhampiran dengan kita dan orang yang paling hampir dengan kita adalah isteri kita, anak-anak kita, yakni di bawah tanggungjawab kita. Ini juga kita pastikan. Sebab dia berantaian dengan kita. Dia hubung kait yang cukup akrab. Kita tak boleh, kita enjoy, kita okey, tapi anak isteri kita terpaksa meminjam dengan orang, terpaksa berhutang dengan orang, terpaksa meminta ihsan dan kasihan, bantuan daripada orang lain. Cara seperti ini, kita telah melanggar perjanjian keamanahan yang sepatutnya kita tunaikan untuk anak isteri kita. Kemudian, kita hendaklah menyemak apakah kita wujud hutang kita dengan manusia. Bila sebut manusia ni bukan semata-mata orang saja. Ia membabitkan bank. Hatta kita pinjam, kita berhutang dengan ibu bapa kita. Maka hendaklah kita cuba lansaikan. Masalahnya kita, tuan-tuan, saya ingat yang ini bab hutang ni saya nak bincang khususlah pada masa akan datang. Strategi yang sepatutnya diwujudkan untuk penyelesaian bahagian pembayaran hutang ini. Cuma yang jadi masalah,
Bukan kita tak nak bayar hutang. Yang jadi masalah dan parahnya ialah, pertama, hati kecil kita, walaupun pada mulut kita lafaz lain, ada rasa keengkaran nak bayar hutang. Ini penyakit, ini bala. Keduanya, kita tidak menjadikan agenda pembayaran hutang sebagaimana kita dapat pinjam dengan satu jumlah yang besar, maka hutang itu tidak ada sebarang semangat untuk bayar. Bila ditanya, katanya saya tak kecukupan wang, saya tak ada wang. Bagaimana mungkin akan ada jika sekiranya tidak ada satu strategi? Apa salahnya daripada jumlah yang kita dapat tadi, dengan ketidakmampuan kita, kita letakkan juga RM50 sebagai contoh. Dan jika sekiranya ada lebihan pada akhirnya bulan tersebut, kita top up lagi mungkin RM50, maka jadilah ketika itu RM100. Jika sekiranya kita pinjam dalam RM800, maka hanya dalam masa 8 bulan, kita boleh lansaikan. Dibimbangi kokok dengan masa yang lama duit terkumpul menyebabkan akan terhad, terbatas dan takut kita terambil semula, boleh jadi kita bayar dalam bentuk bulanan, 100 bulan, 200 bulan, mengikut kadar kemampuan. Jadi, semangat ke arah itu sepatutnya kena ada. Kalau ini berlaku, di samping niat yang sungguh-sungguh, sebagaimana kata Nabi SAW, orang yang berniat untuk bayar hutang ini sebenarnya berada pada kedudukan yang mana Allah akan bantu dia. Sebab niat dia sungguh-sungguh nak bayar. Ini penting. Seterusnya, kita hendaklah memahami, jika sekiranya kita mempunyai seperti itu, cuba jadikan, elakkan daripada menambah hutang yang lain. Kerana ramai di kalangan kita, entah macam mana tersilap, kambu satu lubang, gali 2 lubang. Maka sudah pasti lubang-lubang tersebut tak terkambus. Ketika itu, hutang akan membebani kehidupan kita. Sifatnya duka cita pada malam hari dan takut pada siang hari. Duka cita kerana memikirkan bagaimana nak melansaikan hutang, sedangkan siang hari merasa takut kerana bimbang kukuk bertemu dengan orang yang kita berhutang daripadanya. Alangkah sempitnya kehidupan kita, terganggunya kehidupan kita, jatuhnya maruah kita, dalam keadaan kita merasa terpukul dek kerana harta. Ini malang orang seperti ini. Semoga Allah jauhkan kita. Antara perkara yang penting juga ialah kita cuba pastikan hutang kita dengan Allah kita lansaikan. Contohnya, kita kena ada target. Umur kita 25 tahun atau 30 tahun. Maka 30 tahun apabila kita janjikan diri kita dengan Tuhan, saya bercadang nak ke Makkahul Mukarramah menunaikan ibadat haji. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berangkat kepada sahabat-sahabat kita, rakan taulang kita yang nak menuju ke Makkahul Mukarramah agar dikurniakan haji yang mabrur, agar selamat pulang, selamat kembali dan selamat menjalani ibadat dengan sebaik-baiknya sampai pun selamat, semuanya dalam keadaan selesa dan sihat tubuh badan yang memungkinkan dan memampukan kita untuk menunaikan ibadat haji dan beribadat dengan sebaik mungkin insya-Allah. Jadi bila kita target macam itu, katakan kita buka tabung haji, kita buka buku tabung haji, kita buka akaun, maka kita laburlah bermula dengan RM50 setiap bulan. RM50 setiap bulan bermakna dalam masa setahun sudah ada 600. Dan mungkin ketika itu kita dapat sedikit laba ain daripada duit-duit yang lain
mungkin kita boleh genapkan kepada 400 lagi, menjadikan 1010 setahun. Kita 1000, isteri kita 1000. Pada asalnya kita nampak amat sedikit sebab dia hanyalah sekadar RM50, tapi top up kemudian menjadikan 1000 sebut. Dengan kita daftar seperti nak ke Mekah, dengan izin Tuhan mungkin dalam masa hanya 15 tahun melayakkan kita ke Makkahul Mukarramah. Itu pun jika sekiranya skala 1000 sebulan. Tapi kalau ada rezeki yang lebih, mungkin tak sampai 15, boleh jadi 10 tahun, boleh jadi 12 tahun, sudah mampu untuk ke Makkahul Mukarramah. Bukan kita seorang, tapi isteri kita juga bersama-sama. Jadi, cara macam ini menyebabkan kita dapat ke Makkahul Mukarramah menunaikan ibadah haji. Bayangkan orang tua zaman dahulu, anaknya ramai, kerjanya penoreh getah, peladang kelapa sawit, atau petani biasa, atau pesawah, atau golongan yang peternak yang tidaklah begitu bersifat mega, memadai untuk hidup, meraih pagi petang sedikit lebihan. Maka dengan semangat yang ada padanya tuan-tuan, sudah barang pasti kita tengok dia mampu pergi ke Mekah. Dan mungkin bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bahkan kadang-kadang berkali-kali. Dengan hajinya sekali atau 2 kali, bahkan umrah hampir setiap tahun sekali. Walaupun kita nampak hidupnya amat simple, tapi kerana perancangan matlamat untuk melunaskan hutang Allah pada peringkat haji wajib, atau nak meraih banyak pahala dengan melaksanakan umrah sunat dan sebagainya, maka orang ini adalah orang yang berjaya, tuan-tuan. Orang ini adalah orang yang berkeuntungan. Orang ini orang yang banyak mendapat kelebihan. Sebab itu, hak seperti ini kita kena laksanakan. Saat yang sama mungkin kita boleh menggunakan sedikit daripada kewangan kita yang ada untuk kita infak dan kita wakafkan. Dengan cara kita tengok adanya pembinaan asrama anak yatim, adanya masjid atau surau yang memerlukan sedikit bantuan, maka kita infakkan fi sabilillah. Boleh jadi RM1 cuma, tapi kerap kali kita lakukannya. Boleh jadi RM5 cuma, tapi banyak kali kita lakukannya. Maka inilah aset kita. Dunia kita dapat, akhirat kita cemerlang. Dunia kita okey, akhirat kita terbaik. Dunia kita mendapat perolehan hidup yang selesa, akhirat kita benar-benar menuju ke syurga Allah dengan cukup hebat. Ini yang kita mahukan. Dan seperkara yang penting juga, hasil daripada pendapatan kita, cuba pastikan jangan ada daripada duit kita, daripada perolehan yang kita dapat itu, kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Pantan tangan jari kita, mata kita, pendengaran kita, kaki kita, di mana kita gunakan untuk kita laksanakan apa yang membawa kepada penderhakaan kepada Allah Rabbul Alamin. Orang seperti ini adalah semalang-malang manusia. Justru amat wajar bagi kita menjaga hal tersebut supaya kita tidak terjerumus ke arah ketidakbaikan. Ini penting, tuan-tuan. Ya, ini penting. Pastikan harta kita digunakan yang halal 100%. Begitu juga kalau kita dapat juga saat yang sama kita buat sedikit simpanan. Maklum sajalah dalam hidup ni kadang-kadang banyak perkara yang berlaku tanpa kita sedari. Contohnya, memang elok kerja kita, ibadat kita, hatta gaji kita, duit kita. Tapi kalau ngam-ngam saja dengan sedikit apa yang kita sebut tadi,
boleh jadi akan menyusahkan kehidupan kita. Jadinya, mungkin kita kena ada backup simpanan. Yang mana boleh jadi pada satu ketika kita terpaksa servis kereta. Pada ketika yang lain kita terpaksa tukar 2 tayar kereta. Dan pada ketika yang lain kita terpaksa baiki motosikal kita. Kadang-kadang secara mengejut si anak mohon sedikit bantuan kerana perlu menyelesaikan pembayaran yuran dan sebagainya. Pada saat yang lain mungkin anak kita yang lain sakit yang memerlukan sejumlah rawatan kewangan untuk diselesaikannya. Dan pada ketika yang lain boleh jadi datangnya tetamu-tetamu daripada keluarga kita yang memerlukan bantuan daripada kita. Orang Arab kata, faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tak ada apa satu, macam mana dia nak bagi kat orang? Dengan sebab itu, bila ada backup macam itu, hati kita tenang. Ini antara yang kita tengok. Saya selalu duk fikir, macam mana orang zaman dahulu? Macam mana orang zaman dahulu nak kias kepada zaman kita? Kita ada isteri, ada 5 orang anak. Gaji dengan contoh suami 4,000, isteri 4,000, 8,000. Tapi kadang-kadang ketidakcukupan begitu terasa. Sedangkan jumlah itu jauh lebih baik daripada orang lain. Tapi kita tengok generasi dulu sebagai contoh. Orang kampung. Bukan orang jauh, mungkin atuk kita, mungkin keluarga kita, mungkin pak saudara kita, mungkin jiran kita, mungkin orang kampung kita lah. Yang mana kita tengok mereka ni, isteri seorang tak bekerja. Sekadar bantu suami. Suami pula hanya kerja ala kadar sahaja. Mungkin peringkat bawahan dengan gaji 8 ke 900 sebulan. Anak pula 10 orang. Motosikal 1, sebuah kereta. Dan tanah seluas 1/2 ekar yang ditanam di sekelilingnya dengan ubi kayu sebagainya sebagai satu tambahan. Tapi kita tengok tuan-tuan, mereka ini bila menempah kehidupan, kita nampak mereka ni tenang, mereka ni okey. Walaupun anaknya yang ramai, tapi kehidupannya sederhana. Kadang-kadang setiap minggu sekali isterinya masak mi goreng ke, nasi lemak ke, hantar ke masjid ke surau yang jumlah ahli jemaahnya 100 orang. Dia boleh buat macam tu. Sedangkan duitnya tak berapa banyak. Tak cukup dengan itu, ada saja camping di masjid di surau untuk derma kepada yang berhak dan memerlukan. Sebagai contohnya, Palestin, Gaza di Palestin. Dia walaupun begitu, dia mampu bagi RM10, RM20. Kadang-kadang kita tak boleh nak buat macam mereka. Kenapa ini terjadi? Inilah saya nampak utamanya dalam kehidupan terwujudnya keberkatan hidup. Barakatul hayat. Berkat ini terhasil tak kala dikumpulkan 2 perkara. Pertama iman, kedua takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Tengok, tak kala seseorang itu, penduduk kampung itu, sejumlah manusia itu telah beriman dan bertakwa, maka kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, berkatkan kehidupan mereka. Buka keberkatan, bukan satu, banyak, daripada langit, daripada bumi. Tengok. Jadi kita nampak hidup berkat ni seronok. Sehingga ada beberapa moto, zakatlah, ia pasti membawa berkat. Contoh. Jadi di situ kita faham. Keberkatan inilah yang kita cuba raih dalam kehidupan kita. Yang kita terkiai-kiai, kita tercari-cari satu formula yang terbaik
dalam menyelesaikan isu ini yang begitu hebat berlaku pada jiwa kita. Tengok, saya contoh tadi. Kita tengok kita dengan mereka jauh kekurangan bagi mereka, kelebihan bagi kita. Tapi dalam realiti kehidupan, kita merasakan diri kita ini terbeban dengan bebanan yang banyak. Tapi kita tengok yang di kampung tadi begitu tenang dan begitu banyak meraih pahala daripada Allah, hasil daripada penunaian tanggungjawab harta tersebut, bahkan melempah pula kepada yang sunat-sunat dengan sedekahnya, dengan infaknya, dengan wakafannya dan sebagainya. Inilah kehidupan kita, tuan-tuan. Semua orang mahu hidup senang, semua orang mahu hidup selesa, dan teori yang kadang-kadang kita guna semata-mata simpang. Yang akhirnya kita tak dapat manfaatkan dan boleh membawa kepada kerugian untuk dipahalakan kepada kita dengan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini adalah orang yang amat malang. Justru marilah sama-sama kita insafi diri kita untuk kita tunaikan hak harta ini kepada yang selayaknya, menjadikan diri kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang bermanfaat kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.